Dokumentari pada kali ini, kita akan ke negeri Jelapan Padi, iaitu negeri Kedah Darul Aman. Di negeri Kedah memang sinonim dengan pertanian, terutama pertanian padi. Namun begitu, terdapat juga aktiviti penternakan yang rancak dijalankan di pelbagai daerah di negeri Kedah. Begitu juga dengan daerah Kuala Nerang yang banyak menjalankan aktiviti penternakan seperti penternakan rusa. Kuala Nerang merupakan kawasan yang agak pedalaman dan jarak dari pusat bandar Alustar ke Kuala Nerang adalah sejauh 30 km atau selama 22 minit perjalanannya. Salah satu pusat peternakan rusa yang terdapat di Kuala Nerang adalah Semeliang Agrofarm. Semeliang Agrofarm merupakan milik Encik Nur Azhar bin Muhammad Nur dan pusat peternakan ini diberi nama sempena nama kampung, iaitu Kampung Semeliang. Assalamualaikum, bersama saya dalam dokumentari Peternakan Rusa Bukan Fenomena Biasa. Peternakan rusa tidak lagi asing dalam dunia penternakan dan telah dicuburi oleh masyarakat. Begitu juga dengan Encik Nur Azhar yang memulakan peternakan rusa pada tahun 2005 hingga 2008 yang mana bermula dengan hanya 5 ekor rusa sahaja. Encik Nur Azhar merupakan seorang jurutera yang mana lebih berminat kepada dunia penternakan. Penternakan rusa yang diusahakan oleh Encik Nur Azhar bermula hanya di belakang rumah dan beberapa tahun kemudian telah berpindah ke tapak penternakan yang baru. Tapak peternakan yang baru diberi nama Semeliang Agrofarm yang seluas 3,5 ekar. Semeliang Agrofarm beroperasi sepenuhnya pada tahun 2012 yang mana pada ketika itu kuantiti atau bilangan rusa yang diternak oleh Encik Nur Azhar meningkat kepada 80 ekor. Encik Nur Azhar juga dibantu oleh anak lelakinya yang berumur 21 tahun, iaitu Encik Amirul Hakim bin Nur Azhar selaku pengurus operasi di Semeliang Agrofarm. Encik Amirul Hakim merupakan seorang graduan diploma sebuah universiti tempatan. Rusa merupakan haiwan liar eksotik yang mudah dijaga, tahan lasak terhadap penyakit dan tidak cerewet dalam soal pemakanan. Di Semeliang Agrofarm terdapat beberapa jenis spesies rusa, antaranya ialah baka timorensis, Aziz dan sebagainya. Kita di sini kita lebih fokus pada untuk ternak baka timorensis, rusa berbaka timorensis. Inilah timorensis ni. Dan ini Aziz dipanggil. Timorensis ni dia bukan rusa yang asal daripada Malaysia. Dia adalah rusa yang asalnya daripada Indonesia. Cuma ya, kenapa kita di sini, bukan kita je lah, di Malaysia ni lebih ramai orang yang fokus untuk ternakan timorensis ni. Yang pertamanya, dia punya harga dia tak tinggi sangat, harga jualan baka dia tak tinggi sangat berbanding Aziz. Yang keduanya, kalau you ternak Aziz ni, you hanya boleh fokus kepada satu market. Market dia maksudnya jualan baka je. Jadi kalau you bela timorensis, you boleh fokus dua market. Untuk jualan baka, untuk jualan daging. Kalau Aziz ni you beli pun sepasang 7,000, daging yang dapat bayar orang kecil. Lebih baik you bela timorensis. Yang ketiganya, timorensis ni dia lebih kuat lah. Antibody dia lebih kuat berbanding Aziz. Tapi Aziz ni cantik lah. Saya pun ada lagi kat dalam sana Aziz. Tapi yang kita fokus adalah timorensis lah. Yang nilai ni lah paling banyak. Ya, paling banyak timorensis. Ini dah 15 tahun dah usia dia. Bagi baka timorensis,
tanduknya yang telah gugur akan dijadikan pemegang atau hulu pisau. Menurut Encik Amirul Hakim, pemegang atau hulu pisau ini akan dipasarkan dan harganya boleh mencecah RM500. Peralatan yang unik ini akan dihasilkan apabila adanya permintaan dari orang luar dan permintaannya terus meningkat saban hari. Produk yang dihasilkan ini merupakan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di Semeliang Agrofarm yang berasaskan rusa. Namun begitu, tanduk rusa jantan boleh didapati mengikut musim menyebabkan produk ini sangat terhad. Hal ini demikian kerana tanduk rusa jantan akan gugur hanya setahun sekali atau pada musim peranakan sahaja. Simptom yang dapat dilihat pada rusa jantan yang akan mengalami keguguran tanduk ialah apabila rusa itu akan mulai agresif, hilang selera makan dan semakin kurus. Selain memasarkan produk tanduk rusa, Semeliang Agrofarm juga menyediakan perkhidmatan jualan baka kepada penternak lain yang mana setiap sepasang rusa dijual dengan harga RM5,000. Sembelihan rusa juga dijalankan sebagai tempahan perayaan atau apa-apa majlis. Begitu juga dengan daging segar yang turut dijual dengan harga RM70 setiap kilogram dan harganya adalah mengikut pasaran semasa. Di Semeliang Agrofarm juga dapat menarik pengunjung dengan adanya perkhidmatan penginapan sementara atau homestay bagi pengunjung yang ingin menginap di sini dengan tawaran harga yang berpatutan. Pengunjung yang datang bersama keluarga, terutama anak-anak kecil, juga boleh meluangkan masa dengan mandi-manda di kolam renang yang disediakan dengan bayaran RM5 sahaja. Pengunjung juga dapat merasai pengalaman mendekati rusa-rusa yang jinak dengan adanya perkhidmatan memberi makanan yang disediakan seperti biskut kepada rusa tersebut. Menurut Encik Amirul Hakim, penternakan rusa sangat mudah untuk diusahakan kerana haiwan ini tidak cerewet dalam memilih makanan. Makanan yang cukup amat penting bagi menjamin kesihatan rusa. Oleh itu, makanan utama bagi rusa di Semeliang Agrofarm adalah rumput liar serta pellet atau lebih dikenali sebagai dedak sebagai makanan tambahan. Jangka hayat seekor rusa adalah antara 15 hingga 20 tahun dan pembiakan rusa ini sangat cepat menyebabkan penternak rusa mudah mendapatkan hasil daripada rusa tersebut. Dalam jangka masa 2 tahun, seekor rusa betina dapat hasilkan 3 ekor anak rusa. Tempoh bunting dia tu 7 bulan, dia bawa dalam perut 7 bulan. Tapi yang bagus dia ni, tempoh pantang dia tu singkat rusa ni, sebab contohlah macam saya banyak-banyak ni kan, seekor ibu beranak, tiba-tiba anak tu isap susu ibu lain, dia tak kisah. Dia tak macam kambing, dia isap lah kan. Lepas tu ibu yang lahirkan anak ni, dia maksudnya waktu dia bawa anak tu singkat, mungkin dalam sebulan dia dah start galak balik. 2 tahun kalau dia sihat, makanan cukup, dia boleh produce 3 ekor anak. Rusa juga cukup sinonim dengan sifatnya yang agresif dan liar. Oleh sebab itu, Encik Nur Azhar telah mencipta satu rumah gelap atau lebih dikenali sebagai black box. Rumah gelap ini berfungsi sebagai satu ruang untuk melakukan penangkapan rusa bagi tujuan tertentu seperti penyembelihan, jualan baka dan sebagainya. Sebab kita tak boleh assume dia nak masuk berapa ekor tau. Dia selalu bergerak berbulan, jadi daripada kita halau, dia akan masuk dorong belakang tadi, kecil-kecil dia akan halau macam ni lah. Selalu dalam 7-8 ekor dia masuk. Jadi daripada 7-8 ekor tu lah kita boleh pindahkan dia lagi. Yang mana kita nak masuk sini. Pisahkan lah. Pisahkan. Jadi kat sini mungkin masuk 4 ekor. Contoh kita nak seekor je kan. Nak pisahkan lagi, halau di sini pula.
Okey kan, masuk sini. Kalau nak sembelihan terus kita buat kerja-kerja tangkap dari atas lah guna tali. Di sebalik kejayaan Pusat Penternakan Rusa Semaliang Agrofarm ini, mereka turut menghadapi pelbagai cabaran sepanjang 14 tahun menjalankan penternakan rusa. Dulunya cabaran daripada penduduk setempat lah. Itu biasalah kita ambil sebagai satu pemberi semangat kita kan. Sebab yalah, kita faham yang rusa ni harga dia tinggi, mahal kan. Pada dulu kita nak start ni, orang bercakap lah, orang cakap siapa nak beli dengan ribu-ribu harga ribu-ribu ni apa semua. Tapi kita tahu yang apa kita buat ni, kita ada matlamat, kita ada skop market kita kan. Kita ambil itu sebagai satu pemberi semangat, pembakar semangat kita untuk terus Mindset orang. ya kan. Tapi kita sebagai peternak ni, kita tahu kalau kita market kita untuk orang kampung tak ke mana. Dan kita faham lah pendapatan apa semua. Itu kita tak nafikan, kita tak salahkan dia orang. Tapi kita tahu yang market kita ni, kita nak pergi lebih jauh. Itulah cabaran-cabaran. Cumanya bila sampai cabaran 2010, rusa kita pernah tenggelam dalam banjir, hanyut anak 2 ekor. 2010 itulah yang paling saya agak yang paling mencabar. Apabila rusa kita tenggelam 2 hari, bapak saya pun dah buka pintu supaya kita tak nak rusa kita ni mati gitu je sebab lemah. Tapi alhamdulillah rezeki masih milik kita. Rusa ni yang liar ni pun tak keluar. Rusa ni tak keluar kan. Jadi kita nampak mungkin ada chemistry lah antara kita, bapak saya ni dengan rusa. Jadi kita buat sungguh-sungguh. Alhamdulillah sampai ke tahap sekarang ni, saya ingat cabaran tu dah taklah banyak sangat. Boleh diatasi. Cumanya kita kena, bila dah jadi pusat kita buka tu public ni, satu je kita kena jaga, plastik. Sebab kadang-kadang ada customer yang tak bertanggungjawab ni, dia orang baling plastik, especially budak-budak lah, plastik keropok apa semua. Itu macam musuh dalam selimut plastik tu. Sebab dia akan bunuh rusa kita dengan cara sangat cepat. Apabila dia makan plastik, rusa ni, dia akan mengganggu pencernaannya. Bila ganggu pencernaan ni, dia akan kurus, collapse. Bangkit dari menghadapi pelbagai cabaran, pemilik Semaliang Agrofarm ini mula berazam untuk memperkenalkan industri peternakan rusa kepada masyarakat luar agar lebih ramai yang memperoleh kejayaan dalam menternak rusa. Oleh itu, di Semaliang Agrofarm, mereka turut menawarkan perkhidmatan seminar berkaitan cara penternakan rusa yang dikendalikan oleh Encik Nur Azhar sendiri. Bagi Encik Amirul Hakim selaku pengurus operasi, beliau menyeru golongan belia untuk berkecimpung dalam dunia penternakan rusa kerana beliau sendiri telah memperoleh hasil daripada penternakan rusa walaupun diperlekehkan oleh masyarakat luar. Dengan usaha dan minat yang mendalam dalam dunia penternakan rusa, Semaliang Agrofarm telah membuktikan pada semua pihak bahawa industri rusa mampu bertapak kukuh di Malaysia dan mempunyai permintaan pasaran yang tersendiri kerana ianya boleh dikomisionkan juga di luar negara. Jadi, jelaslah bahawa penternakan rusa mampu menjana pendapatan yang lumayan. Oleh itu, penternakan rusa ini perlu diceburi oleh setiap golongan masyarakat, terutama golongan belia, kerana penternakan rusa ini boleh dikomisionkan sehingga ke luar negara. Permintaan yang tinggi setiap tahun mampu menjana dan meningkatkan ekonomi negara kita. Sekian sahaja dokumentari penternakan rusa bukan fenomena biasa. Sekian, terima kasih.